Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zuriyati Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa habibika sayyidil a'zam sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahli baitihil mutahhirin wa ashabihil mayamin fid din wa dunya wal akhirah wa ala atba'i sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahsyurna ma'ahum waj'alna fi zumratihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita hadir diri dengan niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama baca niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal istifada wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Kita telah sampai pada muka surat 9. Maka hasilnya bagi ilmu dan yakin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala al-musannif al-imam al-allamah al-imam al-Ghazali rahimahullah tanhu wa mutarjim ila lughatil malayu al-alim al-allamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani taghammadahumullahu ta'ala birahmatihi wa nafa'ana bi ulumihima wa bi ulumikum fid darin amin radhiyallahu ankum. Kita telah sampai pada muka surat 9. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang gaib. Maka di sini kita telah sebut pada minggu yang lalu mengenai aqabah, ilmu dan makrifah. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Maka kita kena kenal. Dan di sini ada seorang ulama, seorang doktor,
Profesor Dr. Said Naqib Al-Attas. Dia kata beza di antara tahu dengan kenal. Walaupun tahu kenal tapi belum tentu tahu. Tapi tahu sudah kenal dan dia ambil tahu lagi. Jadi di sini kita lihat tahu itu apa nama Allah Muhammad? Kenal tahu. Tahu kenal. Okey, baik. Di sini tahu adalah lebih mendalam kepada pengertian mengenal. Kalau kenal belum tentu tahu. Awak kenal dia, saya kenal dia, tapi tahu tak dia? Tak, nama saja. Maka tahu itu dia lagi dalam. Tapi di sini memang ada perbezaan sedikit daripada tahu dan kenal. Ada setengah ulama kata tahu itu lebih besar daripada kenal. Ada kata kenal lebih tahu daripada tahu. Tapi kita nak ceritakan kenapa orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Sebab kat situ ada erti kenal dan tahu. Dia gabungkan dua. Kalau kenal mesti nak tahu. Tapi belum tentu yang kenal dia dah tahu. Maka kat sini kalau gabung dua-dua, kenal dan tahu, itu lebih cantik. Maka kenal dengan tahu itu adalah satu benda yang sangat praktik untuk kita lebih mendekati seseorang. Macam kita dengan suami kita, macam kita dengan anak kita. Itu bukan kenal, kita tahu. Kita tahu dia. Tahu maka kita kenal. Walaupun begitu masih ada perbezaan. Cuma saya nak katakan sini, bila kita kenal dan tahu, samalah juga dengan kita mengetahui sesuatu, itu ilmu. Ilmu bila kita kenal, itu ilmu. Kenal apa? Kenal ilmu ilmu tauhid, kenal ilmu tajwid, kenal, tapi belum tentu tahu. Jadi nak tahu itu perlu ada keyakinan juga. Jadi kat situ digabung ilmu dan yakin dengan yang gaib, iaitu bahawasanya bagi Allah SWT Tuhan yang Esa. Sebab itu kita bukan kenal hanya sebut dengan apa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu kenal. Tapi tahu, mendalami lagi. Kita tahu apa Ar-Rahman. Tahu tak Ar-Rahman? Tahu. Ar-Rahman apa? Yang Maha Pemurah. Apa pemurah? Tidak ada pemurah selain Allah SWT. Maka dia lebih mendalam lagi. Kalau orang boleh kupas lagi dalam, lebih tahu lagi dia. Sebab itu kalau kita lihat di sini, ini berpermasalahan dengan ilmu itu sendiri. Maka hasilnya bagi ilmu, di sini juga disebutkan ilmu zahir dengan ilmu batin. Ilmu zahir dengan ilmu batin. Kita dalam menuntut ilmu, kalau boleh kita nak tahu juga dengan ilmu batin. Tapi ilmu batin ini bukan senang-senang didapati, melainkan dengan mujahadah, melainkan dengan kena usaha sungguh-sungguh, baru boleh dapat ilmu yang batin. Ilmu yang batin ini juga ada kaitan dengan naluri kejiwaan seseorang. Ilmu batin. Macam orang bercinta, dia ada jiwang kata. Jiwang. Dia dengar satu lagu je boleh tersentuh. Ada orang dengar 10 lagu pun tersentuh je. Kan? Jadi satu lagu je tersentuh kan. Macam saya zaman remaja dulu. Lagu apa entah. Apa lagu tu? Dah lupa dah lagu tu. Depan isteri ingat lagu tu. Lagu lain. Jadi nak ceritakan lagu. Ayolah macam lagu-lagu yang hari ni kan. Macam saya juga, kita zaman kita dulu remaja ataupun yalah zaman kita remaja sekolah menengah dulu, biasalah itu zaman remaja tu kita dengar lagu kan. Tapi bila hari ni dengar lagu, dia tak ada macam lagu yang dulu. Apa entah suci dalam debu kan. Ku tunggumu di pintu syurga. Ya salam. Dia tu ayatnya ku tunggu di pintu syurga. Belum tentu kita masuk syurga lagi, dia dah kata ku tunggu pintu syurga. Jadi nak ceritakan apa? Selalunya orang-orang dia dengar lagu-lagu yang lama, dia tersentuh. Tapi ada orang dia dengar lagu pun tak tersentuh. Tapi hari ni kita tak nak lagu-lagu tersentuh. Kita dengar qasidah dia tersentuh. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu ada setengah-setengah ulama, dia kata yang haram itu lirik dia. Kalau lirik dia puja cinta, kan, maksudnya puja cinta seorang perempuan, sanggup ku renang lautan dalam, sanggup ku redah
hutan belantara, kan? Hutan Amazon. Campak dekat hutan Amazon, terkejut dia. Kan? Ambillah kapak, belahlah dadaku. Oi, Masya Allah. Sekali lurus perempuan tu bagi kapak betul-betul lah. Lari dia cak libut. Baik. Ilmu yang gaib ini ilmu jiwa. Ilmu gaib ini ilmu jiwa sebenarnya. Berapa banyak ibu-ibu bila dengar macam sesuatu, ialah macam contohnya laukana bainal habib. Kan? Saya selalu dengar yang radio Aikim tu. Pasang laukana bainal habib. Tuan puan tahu ke faham mana? Saya tak faham tapi senang boleh terguris. Terguris pula. Tersentuh. Kan? Maka di sini sebenarnya dia tu apa nama? Sentuhan jiwa itu kepada kita tu kena tepat, kena masanya kita boleh mengalir air mata. Kat situ sebenarnya cantik, kat situ indah. Kita kalau dapat mengalir air mata dengan perasaan yang sayu, Allahu Akbar, seronoknya. Tapi jangan tersentuh benda lain. Filem Hindustani. Hindustani. Akhirnya power dia kalah ke, meninggal, mati ke. Lepas tu dia pun mengalir air mata sedih. Kan? Baik. Sebab tu kita kena cari. Kena cari satu masa kita mengalir air mata kerana Allah. Air mata kerana Allah walaupun sebesar mata lalat, maka akan memadamkan api neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab itu kita perlu cari masa untuk mengalirkan air mata kerana Allah. Mengalir Ya. Menitis air mata kerana apa? Lepas tu kita ingat apa? Kalau kita ingat benda yang kita dosa kita, itu ialah. Tapi kalau kita teringat kenapa aku tak dapat power aku yang handsome dulu tu terlepas. Itu lain pula kan. Dalam semayang ingat Allah. Jadi menangis pun kerana Allah, bukan menangis kerana benda lain. Tak ada masalah, boleh. Saya dulu pun sama juga macam tu. Habib Umar, guru saya yang mulia, dia baca dalam semayang. Kita mula-mula tak nak nangis, tapi kita tersentuh dengan sebelah nangis-nangis. Last sekali kita tak nak akhirnya bawa Quran terjemah tu, Tafsir Ar-Rahman. Punya berat tu. 20 rakaat. Bawa. Habib kalau semayang, kalau Ramadan yang pertama tu, satu malam tu je dekat 5 helai dia bacanya. Maka nak ceritakan subhanallah. Boleh. Tapi jangan secara yang kasar lah. Kita tahu kita tengah dalam semayang, kita bawa macam ini satu, lepas tu berhenti. Jangan itu semua. Boleh. Tak, dia sebenarnya permasalahan dia pergerakan. Pergerakan itu ada banyak pendapat. Ada kata 6 pergerakan yang berturutan baru batal. Ada yang kata 3 pergerakan keras. 3 pergerakan keras terbatal. Tapi yang ini semua kecil saja. Ini kecil saja. Kalau boleh pegang ini, yang ini semua jari ini semua kecil saja. Quran letak sini. Sujud pegang macam ini. Ini tempat kita. Sujud kena salah satu daripada tapak tangan kita ni kena. Jadi kita letak macam ni. Itu boleh. Jangan campak Quran letak bawah. Itu kurang adab. Boleh, tak ada masalah. Alamak, tertutup pula. 9. Okey, taib. Ilmu dan yakin dengan yang gaib, dan iaitu bahawasanya baginya Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya,
ialah yang menjadikan dia dan memberi nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini. Dan bahawasanya ia melazimkan dia dengan syukurnya dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya dan taat akan dia dengan zahirnya dan batinnya, dan menegahkan dia dan menakut dia akan kufur dan segala bagai maksiat. Dan dihukumkan baginya dengan memberi pahala, iaitu syurga yang kekal jika taat akan dia, dan dengan seksa yang kekal jika mengerjakan maksiat akan dia. Dan berpaling ia daripadanya, maka tatkala itu membangkitkan dia ini makrifah, dan yakin dengan ghaib atas bersungguh ijtihad bagi khidmah, dan berhadas atas ibadat, berhadap atas ibadat bagi ini penghulu yang memberi nikmat yang menuntut akan dia, maka didapatnya dan mengambil akan dia. Baik. Selalunya ini adalah jiwa kita. Kita nakkan masuk syurga, nak jauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dapat hakikat merasa nikmat adanya Allah Subhanahu wa taala, rasa sangat beruntung kita adanya Allah SWT. Itu beza, wahai ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Sebab yang saya cakap ini bukan sekadar saya cakap saja, tapi orangnya saya selalu lihat. Bila dia kata kita berkumpul ini atas izin siapa, kata kita ini berada pada pandangan siapa. Setiap apa yang kita lakukan ini, siapa yang melihatnya. Dia punya cakap tu sampai kita tersentuh. Yang depan tu semua Allah, Allah, Allah. Semua sampai mengalir air mata, nangis. Maka sebenarnya nikmat paling tinggi kalau kita dapat bersama dengan Allah. Walaupun syurga dan neraka itu memang kita mohon kepada Allah SWT, tapi sebenarnya kalau kita dapat Allah, kita dapat Allah itu, macam mana perasaan kita nak Allah? Kita mohon kita dapat satu kelazatan nikmat yang paling besar, adanya Allah. Sebab itu kalimah yang paling tinggi sebenarnya yang Allah ajar kepada kita, Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu adalah satu kaedah, maknanya kita mengharap Allah bersama dengan kita. Tapi dalam masalah tauhid, bukan Allah sebelah kita, ataupun kita nampak Allah, ataupun kita berjalan dengan Allah, ini bukan. Tapi kita rasa kita ada orang yang melihat kita, dan kita bersama dengan dia sentiasa. Jadi ini yang kita nak dapat, yang paling tinggi sekali. Sebab itu Nabi Muhammad SAW diajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Hira, Gua Sur, dia risau, dia takut. Sebab dia kata ini musuh-musuh sedang berada dengan kita. Lalu Rasulullah SAW kata apa? Ya Abu Bakar, ma tazunnuka bisnin. Ma tazunnuka bisnin. Tu Nabi SAW ini, yakin Nabi SAW. Ma tazunnuka bisnin, fallahu salisuhuma. Dan Allah itu yang ketiga. Maka Nabi SAW ni sentiasa ajar umat dia, sentiasa ajar para sahabat dia, Allah bersama dengan kita. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kalau sekiranya, dia ada satu hadis, mungkin ibu-ibu pernah belajar hadis 40 tu. Lau ijtama'atil insu wal jinnu, kalau dihimpunkan semua manusia, nak kumpulkan semua manusia, semua jin, nak buat jahat untuk kamu, dia nak buat keburukan, dia nak nak pukul kamu apa semua, tapi Allah tak tak akan jadikannya, maka benda itu tak akan jadi walaupun seramai mana pun nak buat untuk kamu. Maksudnya nak bermanfaat ataupun nak beri mudarat. Dalam hadis tersebut, kalaulah semua daripada sekumpulan manusia dan sekumpulan jin nak beri manfaat kepada kamu, tetapi Allah tak beri manfaat, maka tak ada satu pun boleh memberi manfaat kepada kamu. Kalau sekiranya dalam kumpulan manusia, kumpulan jin berkumpul nak buat sesuatu keburukan pada kamu, membuat mudarat kepada kamu, tetapi Allah tak izinkan, takkan mampu mereka buat walaupun mereka telah berkumpul seramai mana pun. Jadi tengok Nabi SAW ajar kepada kita. Maka dalam dunia ini sebenarnya gambaran saja. Gambaran saja, walaupun kita nampak satu gerombolan tentera atau apa semua,
Tapi kita yakin Allah bersama kita. Dia takkan jadi kalau Allah SWT tak izinkan. Maka semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mari sama-sama kita dapat kelazatan keberadaan Allah SWT bersama dengan kita. Kita kena buat satu majlis berzikir kepada Allah SWT. Majlis yang lazat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Hadramaut itu kami ada hadrah nama dia. Hadrah di Malaysia kurang dengar hadrah. Tapi insya-Allah saya tengah plan nak buat 31 Disember. Kita buat hadrah. Hadrah bersaudan. Hadrah seorang ulama, dia kumpulkan doa-doa tu. Doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu doa semua munajat kepada Allah SWT. Qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa halli 'uqdata karbi fanzur ilal ghammi anjal. Qad ista'antuka Rabbi. Itu cuba bayangkan orang ramai-ramai baca. Ini baru Ustaz Ahmad baca. Belum ramai-ramai baca. Kalau ramai-ramai baca macam tu, silsilah hari bulan semua orang gerun. Musuh-musuh Islam semua gerun tengok orang Islam macam tu. Sebab itu kita kena duduk majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila makin ramai, makin besar jemaah itu, makin takut orang gerun tengok. Bukan gerun tengok yang ramai itu, sebenarnya gerun kalimah Allah naik. Sebab itu ada Allahyarham Habib Munzir, Fuad Al-Musawa, satu majlis dia pernah sebut, Ya Allah, Ya Allah. Tulisan Allah ada kat atas. Allah itu tulisan. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan niat saya ni Allah terima. Kita cuba buat satu hari nanti. Baik. Baik. Ini mat. Apa lagi? Mana pergi? Jadi syurga dan akhirat. Syurga dan neraka. Kerana kita tahu bahawasanya ada hamba Allah SWT nak masuk syurga, minta Muhammad masuk syurga, sehingga kan Nabi Muhammad SAW ajar kepada Sayyidatina Fatimah, kalau sekiranya nak masuk syurga, syurga apa? Syurga Firdausil A'la, Jannatul Firdausil A'la. Sahabat Nabi SAW yang nama dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib juga, ia adalah salah seorang Ja'far bin Abi Talib. Cicak pun nak dengar ceramah. Cicak nak dengar pengajian. Okey, baik. Apa cerita tadi? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ialah adik-beradik kepada Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ketika mana dia sedang berpuasa, sedang berpuasa. Subhanallah. Ini kalau kita berpuasa nak datang kelas pengajian, Allah ini tak boleh ni. Saya puasa. Tak larat. Ini perang. Perang mereka berpuasa. Sebab itu paling hebat perang iaitu Badar. Sebab dalam peperangan itu mereka sedang berpuasa. Dan dikatakan Badar itu masa Ramadan yang pertama. Ramadan itu Ramda iaitu sangat panas. Jadi panas, tengah panas, lepas tu berpuasa lagi, lepas tu berperang. Ya Allah, macam mana itu? Sebab itu kita umat akhir ini, kita semua kalau datangnya musibah ataupun datangnya apa-apa saja yang kita kena cari balik sejarah. Bila kita buka sejarah, kita akan rasa tenang balik. Nabi dulu lagi teruk, sahabat Nabi lagi teruk, ini lagi teruk. Tapi sebab bila kita pandang kita, maka kita pun kata, asyik aku je kena, asyik ni je kena. Sebab kita tak tengok yang lain daripadanya. Jadi sebab itu Ja'far bin Abi Talib sedang berpuasa. Masa tu tengah dalam keadaan dalam keadaan cedera parah, hampir nazak tu. Orang kata, ni, ya Ja'far, minum. Dia tutup mulut. Minum. Tutup mulut. Dia kata, kenapa? Inni sha'im. Sesungguhnya aku puasa. Tak apalah, ini dah mudarat dah. Kamu akan
hilang nyawa, biarlah aku berbuka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak berbuka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun syahid di dalam peperangan itu. Maknanya dalam keadaan nazak yang tersangat. Maknanya kalau minum pun dia tahu dia tetap pergi juga. Baik dia tinggalkan minum itu di hari akhirat kelak, di syurga Allah SWT. Jadi satu hari bila Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, Rasulullah tengah duduk, tiba-tiba Rasulullah kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah senyum pandang dia, pandang orang, pandang satu tempat. Lepas tu sahabat Nabi semua pandang, siapa pula datang? Tak nampak pun ada orang datang. Lepas tu ada sahabat tanya, Ya Rasulullah SAW, siapakah yang datang? Sesungguhnya Ja'far bin Abi Talib datang kepadaku, memberi salam kepadaku. Allahu Akbar. Sahabat Nabi pun kata, Ya Rasulullah SAW, macam mana itu? Dikatakan Ja'far At-Tayyar, tangannya habis ni. Masa perang putus. Jadi Allah telah gantikan tangannya itu dengan sayap. Sayap dalam syurga. Dia sudah berlegar-legar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat syurga Allah SWT, tapi dia kata, Ya Allah, ada satu benda nikmat yang aku tak dapat lihat. Apa dia? Allah tanya, aku tak dapat lihat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah izinkan dia turun untuk beri salam kepadaku. Jadi dia datang dengan para malaikat Allah SWT bersama-samanya Ja'far bin Abi Talib. Lalu dia jumpa aku, lihat aku, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lepas tu aku jawab salam dia. Ini guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim Nabi kata apa? Sehinggakan nikmat syurga yang kita doa minta masuk syurga, tapi sebab tak lihat wajah kekasih Allah SWT, minta turun balik dari dunia. Nak lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami lihat wajahnya ya Rabb. Maka tatkala itu membangkitkan mana? Kemudian daripada jahilnya dan dimuliakan dia, dan tetapi tiada mengetahui, tetapi ia mengerjakan ibadat akan dia dan apa yang dilazimkan akan dia daripada khidmat dengan zahir dan batinnya. Maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah SWT dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia daripada segala furud syar'iyah pada zahir dan batin. Ini nak ceritakan bagaimana kita nak dapat ilmu batin kalau ilmu zahir tak betul. Maka ilmu zahir kena betul dulu. Apa ilmu zahir? Ilmu syariat, ilmu tauhid, asas tauhid, ilmu fiqah, ilmu fardu ain. Ini semua mesti mantap, barulah dapat ilmu batin. Bukan tiba-tiba ilmu batin boleh dapat. Saya boleh jalan atas angin, jalan atas air, tapi semayang pun tinggal. Ini yang permasalahan ini. Permasalahan dia kata, apa ni solat ni semuanya kulit je. Hebat dia. Kita nak isi. Isi apa? Isi dengan duduk je. Duduk solat. Duduk solat. Bila niat je. Dia kata niat je. Niat tu dalam. Lepas tu kita buatlah macam cerita Allah Yarham tu Sri Piramli. Bagi dia letak buah durian ke apa yang ada bau-bau kuat ni. Letak ni. Sebab tu sahabat saya ada seorang, dia nak keluarkan hukum fiqah dalam cerita Allah Yarham tu Sri Piramli. Tapi kita nak buat hukum tasawuf. Macam mana ini? Letak makanan, letak dalam ni apa? Dia nak jamaah tak boleh jamaah. Ambil bau je. Ambil bau dah dapat, dah kenyang. Tak ada, mesti dengan zahirnya kita makan dulu. Kan? Jadi macam tu juga. Nak dapat yang lazat, mestilah ambil dulu. Bukan tiba-tiba je nganga mulut. Sedap. Rasa buah durian. Rasa apa? Tak ada. Dia mesti dengan syariat. Mesti dapat, mesti pegang. Barulah dapat kelazatan. Mana tiba-tiba nak lazat je? Mesti ada syariat. Sebab tu syariat tanpa tasawuf tanpa syariat sebenarnya
Itu apa, termasuk daripada orang yang zindik. Itu kata-kata Imam Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah. Itu mengenai syariat dengan hakikat. Ilmu syariat, ilmu hakikat mesti sama-sama, bergabung dua. Dia tak boleh ilmu hakikat je, mana dapat syariat ada. Mesti ada dua-dua. Sebab tu nak tak nak mesti syariat dulu. Sebab syariat jambatan ke hakikat. Jambatan ke makrifat. Syariat dulu. Maka tak boleh ada orang tiba-tiba kata saya tak nak solat, saya tak nak buat, ini semua kulit saja. Nak isi terus. Mana ada. Maka kena. Sebab itu tidak boleh tidak, mesti ilmu fiqah perlu dipelajari, ilmu tasawuf perlu dipelajari, ilmu tauhid perlu dipelajari. Itu tiga-tiga yang asas. Tauhid, fiqah, tasawuf. Bawa tiga-tiga ni. Maka dia akan dapat manisnya beramal, manisnya beribadah. Maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit ia senyap hendak qauluhu mengambil di dalam ibadat, yakni memulai pada mengerjakan ibadat. Dan dia dan apa yang dilazimkan akan dia daripada khidmat dengan zahir dan batinnya. Maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah SWT dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia bersilap. Ia senyap hendak mengambil di dalam ibadat dan membimbangkan dengan dia, maka ditilik. Maka tiba-tiba adalah ia mempunyai jinayat, yakni luka dan dosa inilah. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Ini dia nak cerita macam itulah. Dia nak sampai makrifat, nak sampai pengenalan hakikat, tapi solatnya pun tak betul. Tomak ninah tak ada. Tomak ninah apa pula? Apa tomak ninah? Entah tomak ninah ni macam apa ya tomak ninah? Tomak ninah pun tak tahu. Kena tahu tomak ninah. Dalam sembahyang ada tomak ninah. Berapa tomak ninah mesti ada? Ada 4. Tomak ninah dalam rukuk, tomak ninah dalam i'tidal, tomak ninah dalam sujud, tomak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Itu tomak ninah. Berhenti sekadar subhanallah. Itu semua kena tahu. Bila tengok orang sembahyang agak nampak laju sikit, dia kata, oh ini tak ada tomak ninah. Nanti dulu. Sebab tomak ninahnya dihilangkan dengan subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu sunat. Maka tidak ada cuma sekadar berhenti seketika. Berhenti seketika tanpa baca subhanallah, subhana rabbil a'la 3 kali. Itu termasuk tomak ninah. Bukan maknanya kena confirm rukuk subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lepas tu berhenti. Lepas tu kalau ada orang rokok, Sami Allahu liman hamidah. Wih, lajunya Charlie Chaplin. Sembayang laju sangat. Kan? Tak ada. Sebab dia tak ambil sunat tadi, tapi dia ambil rukun sempurna. Rukun sempurna sudah selesai. Minta maaf cakap, ini kadang-kadang ada orang sebut. Sebab khususnya sahabat saya pernah belajar lah di sana, di Hadramaut, ulama sana memang sembayang dia agak cepat sikit. Dia sebab dia ambil rukun. Itu. Tapi kalau kita nak sempurna tak ada masalah. Sebab kita pun tahu juga kalau kita semayang dengan dia, jangan tinggalkan 3 rukun yang panjang. Kalau 3 rukun yang panjang, cepatlah kita kejar. Kan itu je masalah dia, bukannya berat sangat pun. Tapi kita, ini semayang dia tak betul ni. Subhanallah. Terus semayang tak betul. Sedangkan dia yang tak tahu ilmu. Baik. Maka berkata ia, betapa aku berhadap atas ibadat dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Allahu Akbar. Nak ceritakan apa di sini? Dalam kita beribadat pun mesti ada risau. Tak boleh terus confirm je. Dalam beribadat, kalau dalam beribadat rasa risau, macam mana orang yang tak buat ibadat langsung tak risau? Alah, pergi pengajian ilmu pun belum tentu. Ini ada kadang-kadang ayat-ayat orang kan. Pergi je pengajian ilmu belum tentu belum tentu masuk syurga. Lepas tu kita pun cakap, sebab saya tahu saya belum tentu masuk syurga lah saya datang majlis ilmu. Saya tak tahulah orang yang tak nak pengajian ilmu dia rasa dia akan masuk syurga. Wah, kena.
Tapi kita tak kata kena dia, tapi siapa makan cili dia terasa pedas lah. Saya teringat ada satu perkara yang berlaku ini. Kadang-kadang Ustaz Ahmad dia nak suka juga cerita-cerita pengalaman dia dalam berdakwah ni. Jadi nak ceritakan. Ini kalau letak sini senang. Okey, baik, baik. Okey, baik. Pengalaman dalam berdakwah ini kadang-kadang bendanya pahit ditelan. Kan mungkin ustazah pun tahu, saya dulu pernah berkhidmat dekat beberapa masjid, sedangkan kita nak buat satu program yang hanya keluar RM1,000 saja untuk buat anak-anak kampung, anak-anak tempatan. Bila kita keluarkan kertas kerja, kita kata minta daripada masjid RM1,000. Dia boleh kata apa? Dia kata, ini selalunya muslimat, akhwat kita muslimat buat program pun dia minta lembaga Jabatan Agama Islam. Ini ustaz buatlah, padahal kita imam masjid kan. Kita punya tanggungjawab seluruh penduduk. Ingat, imam ini bukan tujuan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu semayang tunggu untuk imam. Sebab ini kadang-kadang ada perspektif orang ingat macam ni. Imam hanya kerja duduk mengotai semayang. Sebenarnya imam tu dia kena semua ni tanggungjawab dia. Kalau ada kampung dia buat maksiat, duduk bersekedudukan, ini semua tanggungjawab imam. Bukannya tahlil, talqin imam itu tak. Itu adalah sebahagian tanggungjawab dia. Sebenarnya banyak lagi. Jadi saya nak buat macam itu, dia cakap macam itu, subhanallah. Jadi bila saya cakap macam itu, tak apalah, sebab kita pun anak muda. Kita kecil masa itu, baru-baru jadi imam, yang tu lain semua orang tua. Kita kena hormat. Tiba-tiba dalam perbincangan tu juga keluar apa? Ada satu keluar, dia kata, ini bendahari keluar. Kita ada 33,000 ni, apa nak buat? 33,000. Ataupun dekat 100,000 juga. Banyak. Lepas tu ada seorang ni. Ini kadang-kadang kita nak geram juga ni. Kalau dia betul-betul tahu, dia cakaplah kuat-kuat. Ini 300,000 ke ni? Ustaz Ahmad minta 1,000 je. Kan? Dia pun cakap sikit. Dia cakap slow je. Bagilah Ustaz ni 1,000. Saya kata, kalau ya cakaplah kuat-kuat. Kan? Lepas tu yang bendahari cakap 33,000, 100,000 tu, keluar satu kata, kita ni pun dah nak akhir tahun ni. Ni nak tukar apa pengurusan ni. Jadi apa kata? Tengok, ni biasa ni. Apa kata kita buat satu peringatan. Peringatan apa? Dia buat mihrab. Mihrab baru. Padahal mihrab tu pun tak adalah, tak elok lagi ke apa. Dia nak tukar mihrab. Jadi bila saya tanyalah, ada setengah-setengah orang kawan-kawan dia kata selalunya orang lebih suka buat peringatan, tugu peringatan, supaya nanti bila dia dah tak jadi apa-apa pengurusan, dia nanti kata, inilah masa zamanku. Sedangkan sepatutnya pengisian masjid itu, pengisian program untuk anak remaja. Jadi saya nak ceritakan apa, kadang-kadang dalam permasalahan dakwah ini perlu ada orang yang otai sikit jawabkan. Tapi saya tak ada. Saya tak ada macam ni. Jadi baru-baru ini saya ada pertekilan dengan satu tempat saya dibesarkan tu. Tempat saya dibesarkan. Sedangkan saya saya orang yang dah belajar dekat negara Arab, balik pulang negara Arab, apa semua belajar ceramah sampai masuk televisyen. Tempat saya sendiri, dia kata, alah tak apalah, Tok Imam lain. Tok Imam tu pun segan sebab dia anak murid saya. Dia cakap, dia kata, Ustaz Ahmad ada, memang tiap-tiap raya haji dia ada. Nama saya tak jadi naik khutbah, nama saya tak jadi nak sembelih. Sedangkan saya nak tempatan situ. Saya cakap dengan mak saya, tak apalah mak. Mak saya kata tak apalah, datang jelah sembahyang apa ni hari raya. Saya kata kalau saya datang itu jatuhkan saya. Kadang-kadang kita kena tunjukkan gah kita juga. Kita tunjukkan, mana boleh. Ini anak murid kita yang naik, sedangkan dia hanya kerja sebagai apa kita pakai, maknanya bukan bahagian agama. Tiba-tiba kita nak dengar yang orang biasa. Tak. Sekali tiba-tiba lepas raya haji tu, datang seorang ustaz. Dia pun ustaz muda. Macam saya juga. Tapi mak saya kata,
Mak pun tak tahulah cerita dia. Dia datang, waktu dia bukan waktu dia. Maksudnya dia datang, bukan waktu dia ceramah. Sekali tiba-tiba ada orang tua ni, dia datang pada dia kata, Ustaz ni datang sini kenapa? Lepas tu yang Ustaz tadi dia kata, kenapa? Bukan tarikh Ustaz ni, bukan jadual Ustaz. Lepas tu adalah apa kata, jemaah lain dah nampak Ustaz ni, dia dah cakap tak apalah Ustaz, alang-alang Ustaz ada. Jadi dia suruh nak naik. Jadi bila dia nak Allahumma salli alaihi bila jemaah tadi yang lain minta, dia pun naik. Ustaz ni rupanya brutal. Ustaz muda. Dia tengah dalam open dalam ini majlis, dia pun cakap, dia kata dakwah ni memang pahit. Dakwah ni memang perit. Tapi dakwah ini kalau buat kerana Allah, dia tak ada rasa apa-apa pun. Lepas tu dia sambung lagi. Kalau sekiranya orang kampung ni, kata, seorang tak suka saya, dia kata, semua orang tak suka saya boleh keluar ini jam juga. Wah, dia cakap macam tu. Mak saya ada kat belakang, dekat sebelah tirai. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia ada perasaan juga, tapi sebab dia ni kaum yang lemah, jadi dia ikut saja. Sekali bila dia dengar ustaz tu bagi, dia kata, kalau sekiranya semua orang jemaah sini tak bagi saya ceramah, saya boleh keluar anytime. Sekarang juga saya boleh keluar. Tapi kalau seorang je yang baki semua suruh saya ceramah, saya harap yang seorang tu boleh keluar. Oh, otak betul. Mak dia kata, kalau Ustaz Ahmad tak ada juga macam ni je. Lepas tu saya dengar baru-baru ni Habib Umar kata, kalau orang yang keras akan diajar dengan keras juga. Kadang-kadang kita tenang saja. Oh, dia cakap macam tu. Lepas tu yang best lagi, dia kata, Alhamdulillah, penduduk di sini, Ustaz Ahmad tu orang sini. Kata, dia sebut tu. Mak saya cerita semua. Ustaz Ahmad tu orang sini, dia buka kelas tiap-tiap Selasa malam Rabu, tapi yang datang orang daripada Ceruk mana-mana ni, orang sini tak ada. Wah, dia gila lagi. Yang orang perempuan belakang, ambil kau. Ni. Dia jawab lagi. Lepas tu kali ketiga pula dia tahu. Lepas tu Ustaz Ahmad ni, dia dah belajar dekat Yaman. Ada guru-guru dia datang, dia sayang dengan orang kampung sini, dia bawa guru tu ke sini. Dia sebut Habib Kazim tu. Habib Kazim datang sini, tapi yang saya tengok orang luar, mana orang dalam sini? Rahmat nak datang turun bawah, orang sini nyorok. Ya. Saya nak ceritakan apa, saya tak cakap pun apa-apa. Saya kata dengan mak, mak, sebab itulah benda yang kasar akan dijawab dengan yang kasar juga. Yang lembut tak boleh juga, tapi kadang-kadang kat situ perlu ada haibahnya, ada kehebatannya. Sebab itu kalau kita tengok Islam itu pun cantik, sebab dia ada macam-macam cara. Nabi Muhammad lembut, tapi Sayyidina Umar keras. Sayyidina Osman macam ini pula. Jadi itulah kecantikan Islam yang sebenarnya. Macam mana ustaz boleh terbawa kat situ? Nak ceritakan? Tak. Dia kata yang ini, bila kita betapa aku berharap atas ibadat dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, lagi berlumur dengan maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku bertaubat kepadanya supaya diampun bagiku dosa dan lepaskan daku daripada tawannya. Ini sebab saya sentuh tadi, nak ceritakan, kalau kita rasa kita ini lemah, kita takkan lawan. Tapi kalau Allah kata, tak, engkau buat itu betul, nanti aku akan ajar dia. Orang lain yang belajar. Jadi macam itulah yang akan ajar dia. Jadi macam tu, kadang-kadang kita ini orangnya sabar, jangan ingat apa aku sabar ya, tak ada apa-apa ke, insya-Allah akan datang. Akan datang sesuatu pengajaran yang Allah berikan kepada dia, mudah-mudahan dia akan insaf kembali. Baik. Betapa aku berhadap atas ibadat dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Maknanya jangan senang gembira atas kelakuan ibadat kita. Maknanya apa? Jangan aman atas ibadah kita. Maka maknanya mesti ada perasaan takut dan risau. Itu mesti ada. Mesti ada dalam perasaan kita. Ya Allah, aku ni mengajar, tapi banyak lagi benda yang aku tak buat. Macam itu. Saya belajar datang sini, tapi banyak benda yang aku belajar, banyak benda yang tak buat lagi. Jadi di situ Allah akan pandang.
dengan rahmat kasih sayangnya. Sebab hamba-Nya mengaku kekecilan dan kekerdilan, kekurangan. Maka ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hampir bagi amparan dampingnya. Maka berhadap di sini Aqabah taubat. Ya salam. Ya muhawwil al-ahwal, hawil halana wa li jami'il ila ahsanil hal ya Rabb. Maka berhadap di sini Aqabatun taubat. Ini cicak ni datang ni nak ajar saya ni. Saya buat salah ni, ya Allah, ampunkan dosa-Mu ya Allah. Maka tatkala maka berhadap di sini Aqabah taubat. Maka berkehendak ia tiada mustahil. Yakni tak dapat tiada kepada memutuskan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya. Maka mana? Maka mengambil ia pada yang demikian dengan mendirikan taubat yang sadiqah, taubat yang benar di dalam hukuknya, yakni rukunnya dan syaratnya hingga diputusnya akan dia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fi kulli yawmin 7 marrah. 70 kali Nabi SAW beristighfar kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad SAW liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diampunkan dosa yang terkemudian dan yang akan datang. Tapi tiap-tiap hari Rasulullah beristighfar 70 kali. Kita berapa kali ibu-ibu istighfar kita? Nabi SAW sudah diampunkan yang terkedepan dan yang terkemudian dan akan datang. Setiap hari 70 kali, tak terlepas. Tidak kurang daripada 70 kali. Walaupun ada satu riwayat kata 70 kali, tapi tidak kurang daripada 70 kali. Maknanya atas lagi 70 kali. Minta maaf cakap, kadang-kadang benda ni kena sebut. Ini baru nak sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas habis semayang pun dia pun bangun. Bila dia bangun, dia kata Rasulullah tak suruh. Ni mana ada istighfar lepas semayang? Mana ada zikir lepas semayang? Habis, apa nak buat? Istighfar ini pun kalau dikira 3 kali. 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isyak, 15 saja. Nabi SAW 70. Ini pun nak dilarang. Kesian. Ini pun nak dilarang. Pelik. Tak ada masalah. Istighfar, bukan ada apa pun. Oh, tak ada wirid lepas semayang. Bid'ah. Bid'ah pun tengoklah apa yang dibuat. Istighfar, minta Allah ampun. Oh, tak ada. Kalau boleh, semua lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita keluar. Tutup masjid, tutup surau, kita mangga. Minta maaf cakap. Tahu kan negara mana? Dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni. Sebelah utara ya. Kan? Sampai di antara berbuat baik, cegah amar makruf nahi mungkar. Jangan membawa zikir selepas solat fardu. Ya salam. Apa masalahnya zikir? Bukannya lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Bukannya itu. Ataupun berjoget ke apa ke. Tak. Istighfar pun tak boleh. Bahkan minta maaf cakap, ada orang kalau nampak orang beristighfar, dia muka dia macam nak telan orang. Macam salah. Macam salah besar. Lainlah langgar AES. Kena tangkap gambar tu. Itu memang dah diberitahu. Tapi itu konun kerajaan. Tapi kita nak ceritakan ini istighfar saja. Tak boleh. Kalau boleh keluar daripada masjid. Jangan tambah-tambah zikir.
Sedangkan kita nak bertaubat kepada Allah SWT. Saya terang cakap, kadang-kadang kalau kita tak buat benda tu, kita tak buat langsung. Tak buat langsung. Hatta ustaz, lepas mayang, kita pun keluar. Keluar je dah ada orang, ustaz apa khabar ustaz, anak berapa orang, ni. Kita pun cerita-cerita, lepas tu dah keluar. Kalau ustaz tu rajin, tak apalah, masuk dalam kereta, tiba-tiba start kereta terus zikir keluar. Kan? Minta maaf cakap benda ni ada. Keluar bukan benda lain tu. Ya, dia buat bulatan. Pu. Tak ada dah. Ini tak ada pula dia masalahnya. Kan? Keluar, buka kofiah, letak atas tempurung lutut. Apa cerita hari ni? Cerita apa ini? Ini orang nak istighfar, tak bagi. Nabi SAW istighfar 70 kali, lebih daripada 70 kali. Berapa kali kita istighfar? Sebab tu kita tepuk dada tanya iman. Tapi bila kita nak buat, ini ada puak-puak yang tak bagi. Ini yang tak faham ni. Yang tak bagi orang nak bertaubat kepada Allah, kenapa? Istighfar. Jadi ini yang kita nak sebutkan. Istighfar itu satu jambatan untuk kita banyak benda. Waqul Rabbis Allahu Akbar. Dalam satu firman Allah SWT, dalam istighfar saja Allah SWT akan apa? Yumdidkum bi amwali wa banin. Allah SWT akan kurniakan anak. Banyakkan istighfar. Dan kita tahu ada satu kisah ketika mana Nabi SAW didatangi, ada seorang mengadu. Rasul kata istighfar. Siapa nak minta macam kemarau apa semua, istighfar. Wa qul rabbistaghfir. Allah muslimat lupa. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum aktsara nafira. Suratul Isra. Ya, ada 3. Satu, rahmat Allah turun, hujan. Nak minta hujan. Yang kedua, anak. Tak ada anak. Yang ketiga, diampunkan dosa. Ini innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Surah Nuh. Ya. Cuba carikan untuk saya. Surah Nuh, sedap dengar ayat itu. Wa qul rabbistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis samaa alaikum midrara, hujan. Wa yumdidkum bi amwal, akan dilapangkan harta benda. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, anak-anak. Siapa tak dapat zuriat, banyakkan istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum aktsara nafira. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum jannatin. Maka Allah SWT akan mudahkan kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ngalirkan kita sungai-sungai daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Istighfar. Banyakkan istighfar ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita sentiasa pegang tasbih bila kosong-kosong je. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Apa ni kata? Kalau nak panjang boleh astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Kalau masa saya belajar di Hadramaut, Habib sangat pentingkan istighfar sebelum lepas solat subuh satu, sebelum solat subuh satu, selepas isyak satu. Baca tu 27 untuk kita, 24 17 untuk mukmin mukminat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita punya astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum wa atubu ila rabbil firli. Itu dalam Khulasatul Madad. Siapa ada kitab Khulasatul Madad Habib Umar itu boleh. Itu istighfar 27 sendiri, 17 untuk mukmin mukminat. Nanti kejap lagi saya tengok balik.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu untuk kita. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu untuk kita. Kalau untuk orang muslimin muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bukan, jap. Sebelum maghrib. Satu sebelum maghrib. Satu lagi lepas solat subuh. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib sebab apa? Sebab malaikat shift bertukar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum wa atubu ila rabbighfirli. Tak apalah. 24 17. Tak apa. Tak, yang penting mana kita istighfar saja. Tak dapat panjang, bacalah yang pendek. Yang penting ada istighfar kepada Allah SWT. Lepas tu niatkan, ya Allah, Engkau telah mengajar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita istighfar maka akan dikurniakan anak. Jadi minta, ya Allah, Kau akan bukakan rezeki. Minta juga dengan istighfar tadi, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Baik. Sedekah dalam hukumnya, yakni rukunnya. Tatkala hasillah baginya taubat yang sedekah dan selesailah ia daripada aqabatunnya, rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. 15. Qaulu, supaya ia mengambil ia dalamnya, yakni supaya memulai ia padanya, minhu. Sesiapa yang melazimi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan untuk melakukan ibadat. Ini dia punya punca. Punca. Kita nak senang buat ibadat, banyakkan taubat kepada Allah SWT, maka akan dimudahkan insya-Allah taala minal aminin. Itu akan datang taufik daripada Allah SWT. Maksudnya Allah nak tengok dulu, betul ke kamu ni nak buat ibadah kepada aku, tapi kalau kamu buat ibadah pun kami masih terus lagi buat maksiat, apa gunanya? Jadi maka nak bertaubat dulu kepada Allah SWT, baru kita akan dapat kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menilai ia, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik, yakni yang menegahkan dia, yang mengeliling dengan dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengqasadkan daripada ibadat, dengan bagai daripada ibadat yang menegahkan. Maka menilai ia, maka tiba-tiba ia 4. Ni benda-benda yang awaik. Awaik ni macam gangguan. Ada gangguan 4 anasir. Ada 4 anasir yang selalu mengganggu kita. Pertama, dunia. Kedua, makhluk. Ketiga, syaitan. Keempat, nafsu. Wal hawa wa daniyah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu ada satu doa yang Imam Habib Abdullah Haddad selalu baca doa itu. Bila kita baca qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah, fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari ya Allah. Itu munajat Habib Abdullah Al-Haddad. Dia termasuk daripada termasuk daripada minta jauh daripada ni awaik tadi. Ni waj'alil ilma muqtadana bihukmin. Waj'alil ilma, jadikan ilmu itu muqtadana, kami ikutnya, bihukmi zauq. Nampak? Bihukmi zauq. Itu zauq ini maknanya kelazatan. Maka kita ikut syariat itu rasa lazat. Ini yang kita nak kena dapat, ibu-ibu. Kita solat, lazat nak solat. Sebab tu saya selalu kata,
kita ini bukan mukallaf. Kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh kata mukallaf. Tapi ilmu tasawuf kata musyarraf. Kita dimuliakan. Kita dimuliakan untuk dapat solat. Kalau mukallaf, sebab tu orang rasa hari ni mukallaf itu paksaan. Kalau kita selalu kata paksaan, maka kita akan rasa tak ikhlas. Tapi kalau kita kata, oh kita ni umat Islam dimusyarrafkan, dimuliakan, kemudian kita dimuliakan dengan solat. Kan beza tu. Kita dipaksa, mukallaf. Mukallaf maknanya paksaan. Maka disuruh. Nak tak nak wajib. Sebab tu bila kata wajib tu rasa, oh beratnya, bebannya. Betul lah ibu-ibu? Kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Oh ini nanti kena azab ni. Oh kena ni. Jadi kita pun rasa macam berat. Tapi kata umat Islam wanita khususnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tudung yang ia pakai. Kan beza tu. Kan? Orang bagi apa nama? Bagi sesuatu benda nak suruh kita buat, dia keluarkan 500 contohnya. Tapi kita walaupun nampak 500 tu, tapi dia suruh buat tu benda tu kita kata 500 pun tak setimpal mana pun ni kan. Maka macam disuruh. Tapi ada satu 500 hadiah untuk awak. Kan beza tu. 500 hadiah. Tapi awak buat ini dengan secara rela hati, maka dia akan kata, oh tak apalah, buat pun dapat 500 ini. Sebab itu ada orang buat tanpa 500 pun dia tak ada masalah. Tapi kita hari ni kita iman orang awam. Iman orang awam memang kena. Kan? Ujung bulan ni datang rumah saya. Datang ustaz lah. Apa ustaz? Tak, saya saja je masuk rumah saya, tengok bilik saya, tengok sofa apa semua. Lah, tak ada apa-apa pun. Kan? Datang rumah saya, kenapa? Ada ni, kambing golek. Contohnya kan. Kan lain tu. Baik. Maka di sini tadi saya akhirkan ini. Saya tak akan ambil yang dunia makhluk syaitan ini. Saya akan ambil ini doa yang diajar oleh Habib Abdullah Haddad. Waj'alil ilma muqtanana bihukmin az-zawqi. Kita ikut ikut sesuatu syariat itu dengan hukmu zawq. Kerana kita rasa seronok nak buat. Fi fahmi, pada kefahaman sirri. Sir, rahsia. Sirri maknal ma'iyah. Rahsia bersama dengannya. Bersama dengan siapa tu? Bersama dengan Allah. Sirri maknal ma'iyah. Wahfazil qalba. Wahfaz apa? Peliharalah qalba, hati kami. Wahfazil qalba, ayyulimma, sentiasa rasa kurang, sentiasa rasa lemah. Ayyulimma bih, dengannya syaitan. Sebab ini syaitan yang selalu ganggu kita. Syaitan kan tadi? Ada apa tadi sebut? Syaitan. Wan nafsu. Nafsu. Wal hawa. Hawa. Hawa ni bolehlah kita kata dengan makhluk. Tapi nanti dah ada orang tambah tu. Hawa tu maknanya kehendak. Masa kehendak ti kehendak makhluk lah. Kehendak diri kita, kehendak isteri kita, kehendak anak kita, kehendak jiran tetangga, kehendak masyarakat kita, kehendak negeri kita, kehendak negara kita. Ni semua kehendak. Disebabkan kehendak itu ramai orang lupa diri. Sebabkan kehendak itu akhirnya hukum jadi tak betul. Sedangkan itu hukum yang sepatutnya kena ikut. Wadaniyah. Dani, diambil dunia. Tapi dani itu kotor, jijik. Dunia lah. Tapi kita lihat, orang Melayu kata apa? Hawa nafsu. Sebab dia kata, hawa dengan nafsu ni lagi bahaya. Tapi bahasa Arab, hawa lain, nafsu lain. Maka ulama' Melayu lagi hebat. Ulama' Melayu telah letakkan hawa nafsu, gabung dua. Jadi hati-hati dengan ni, hawa nafsu ni. Walaupun orang Arab kata, hawa dan nafsu lain. Tapi orang Melayu kata, hawa nafsu. Jadi ulama' Melayu dia kata, hati-hati, ini bahaya, paling bahaya sekali. Penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit ujub, penyakit hasad. Hasad dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Hasad dengki.
Tengok tu. Jadi untungnya kita menjadi umat Melayu. Umat Melayu yang mengambil agama Islam. Kerana mereka kita kenal Islam dan kita ini kaum bangsa Melayu, kita dipelajari dengan bahasa kita sendiri, maka ambillah perhatian, sayangilah kaum kita, bukan menamakan asabiah, tapi sebenarnya ini kaum kita. Kita dibesarkan dengan kaum ini, maka kita hidup dengan kaum ini. Cuma ta'assub itu kita rasa kaum lain lebih buruk daripada kita, itu yang asabiahnya. Tapi sebab kita sayangkan kaum kita, itu tak ada masalah. Itu tandanya sayang dengan kaum sendiri. InsyaAllah ta'ala minal aminin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. InsyaAllah kita akan sambung. Ada sambung lagi ke dah habis? Dah? Tak ni. Kejap. Oh bukan. Yang saya baca tadi bukan Habib Abdullah Haddadnya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya qasidah. Rabbi inni ya dhas sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah. Itulah dia punya qasidah. Qasidah dia. Ini kalau suara sedap macam Ustaz Fadil Ismail lagi sedap. Sahabat saya. Jadi Ustaz punya Ustaz Ahmad punya suara garau tak boleh. InsyaAllah. Jadi saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan angin yang ditiup sepoi-sepoi bahasa ini membawa angin rahmat kepada kita semua, insya-Allah taala minal aminin. Allahumma ya karamal akramin, ya arhamar rahimin, ya Hannan ya Mannan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil hina di depan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan jua petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Cucurilah rahmat-Mu sebanyak-banyaknya kepada kami ya Allah. Sekiranya kami lupa, Kau ingatkanlah ya Allah. Sekiranya kami lalai, Kau sedarkanlah ya Allah. Dengan berkat kekasih-Mu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Muharram ini ya Allah, pada awal tahun daripada tahun Islam ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, janganlah kami keluar daripada majlis ini melainkan Engkau telah mengampunkan segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kami keluar daripada majlis ini melainkan Engkau telah memberikan segala permintaan yang kami mohon ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersemangat untuk membawa cinta Allah dan cinta Rasul kekasih-Mu itu ke dalam setiap jiwa-jiwa orang yang kami bertemu selepas ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kami keluar daripada majlis ini melainkan kami ada himmah, ada kekuatan, ada semangat untuk membawa Islam itu ke dalam jiwa-jiwa orang lain yang kami bertemu selepas ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, biarlah kami ini ya Allah yang kami mengaku dengan kelemahan yang ada pada kami, sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan kepada-Mu ya Allah, agar kami ini berada dalam jiwa para kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, dengan berkat majlis ini, dengan berkat himpunan kami dalam majlis ini ya Allah, agar Kau himpunkan kami di dalam satu majlis yang Kau bangga dengan seluruh hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, biarlah nama-nama kami ini disebut di sisi para malaikat-Mu untuk menulis kami dalam catatan amalan kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, sesungguhnya perasaan kerdil dan hina yang ada pada kami ini ya Allah, janganlah Kau mengazab kami satu hari nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah jiwa kami, pandanglah setiap diri kami yang menadah tangan pada-Mu ya Allah, agar Kau ampunkan segala dosa dan kesilapan kami ya Allah, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, sama ada dosa yang nyata ataupun dosa yang tidak nyata, sama ada dosa yang tersurat ataupun dosa yang tersirat. Ya Allah, Engkau saja yang mampu untuk mengampunkan dosa hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, kekasih-Mu pernah mengatakan, walaupun hamba-Ku datang kepadaku, walaupun sebanyak dosa sebesar gunung yang besar pun, Engkau akan mampu untuk ampunkan dosa hamba-Mu. Oleh itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Allah.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Mudah-mudahan majlis pada waktu ini kita semua dimudahkan oleh Allah SWT seperti mana kita dimudahkan duduk majlis ini. Allah mudahkan urusan kita selepas ini sampai kita bertemu sekali lagi insya-Allah taala minal aminin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iri jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.